bukannya guna isim, dan bukan juga dengan mula dengan fi'il. Jadi maknanya ni bukan satu jumlah kalau ikut kan. Jadi bila ayat yang mula dengan ini nama dia partikel atau kata sendi, harf. Sebenarnya dia bila kaedah bahasa Arab, ayat yang mula dengan huruf ba ni nama dia huruf jar. Dia mesti apa? Mesti ada sesuatu takdir kat depan. Ni. Macam tu lah. Saya buat tanda soalan maknanya ada benda kat depan. Jadi selama kita baca bismillah, sebenarnya ada benda kat depan. Ada yang kita tak baca. Hakikatnya kita baca dalam bentuk apa? Perbuatan kita. Kita tak payah baca pun. Buat kita tu adalah bacaan. Contohnya saya minum. Saya minum kan? Boleh tak saya nak sebut, saya dah baca lagi, saya minum bismillahirrahmanirrahim? Ada tak? Tak perlu. Minum je, kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hakikatnya ia adalah seolah-olah ucapan kita. Ashrabu al-ma' bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga kita makan. Dan sama juga dengan kita baca Quran. Kan? Baca Quran ni, kita terus sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Apa itu? Contoh saya kata saya dengan pisau saya memotong. Dengan pisau contohnya. Lengkap tak? Ayat ni sekarang ni terbalik. Dengan pisau contoh. Lengkap tak lengkap? Kena habiskan tak? Apa dia? Saya memotong. Baru lengkap. Betul? Saya memotong tu fi'il lah, perbuatan dia. Begitu juga dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lengkap tak? Sebenarnya boleh letak di belakang juga. Apa dia? Saya membaca Quran itu. Macam itulah kita baca bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa dia? Saya naik kenderaan ini. Sebenarnya itulah dia. Setiap apa yang kita buat melekat dengan bismillah ni. Melekat dengan nama Allah yang terbaik tu. Ni kita nampak tak ini? Sama ada dia boleh letak depan atau letak belakang. Jadi kat sini kita kata saya baca Quran ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang saya baca Al-Quran itu. Macam itulah. Itulah dia dalam semua perbuatan baik kita lekatkan dengan bismillah, dengan nama Allah. Sebab itu ba ni apa fungsi dia? Fungsi dia kata ulama Arab nama dia sibawah. Contohnya sibawah ni adalah pengasas juga awal dalam kaedah nahwu juga. Jadi pendapat B ni B ni pertama, apa fungsi B di sini? Disebut al-ilsaq. B ni fungsi ilsaq. Ilsaq ni maknanya melekat, lekat. Melekat. Kenapa? Sinonimnya orang Islam ni dia mentauhidkan Allah. Apa benda saja yang dia buat yang baik semua dia lekat dengan siapa? Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan dia. Ada tak ada buat maksiat? Kau dah lekat lah. Tak mungkin lah. Ada tak orang isap rokok bismillah? Kalau ada dia jahil. Tak lah, tak mana mungkin tidak. Itu pertama, lekat dia. Dan yang makna yang kedua, ini yang biasa dia pakai. Makna kedua ni lebih mudah kita nampak. B juga. Nama dia al-isti'anah. Al-isti'anah. Apa sebenarnya B di sini? B ni maksudnya memohon pertolongan. Jadi B ni kita sebut memohon pertolongan sebenarnya. Makna dia, fungsi B ni menunjukkan hamba itu lemah dan sentiasa minta tolong dengan Allah. Nak makan dia pun sebenarnya dia sedang minta tolong dengan Allah supaya makanan tu dapat sesuatu. Itu yang B tu. Jadi kita sebut B ni mudah. Nampak Allah Maha bijaksana, dia buat satu kalimah yang mudah supaya kita ni dapat apa? Dapat keselamatan dari Allah dengan mudah. Mudah je. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itu. Ni satu. Ni B ni kita bincang.
Jadi maknanya kita boleh tengok contohnya. Saya buat contoh. Hakikatnya kita sedang yang tanda soal ni, contoh kita naik kereta, apa dia? Apa kita nak naik kereta ni? Arkabu ataupun kita buat ayat panjang sikit. Abtadi'u, tunggang apa? Rokbah sayyarah itu ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ni maksud dia. Apa ni? Abtadi'u ni, saya memulakan rokbah, menaiki kenderaan ini dengan memohon pertolongan melalui siapa? Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu dia. Boleh faham? Itulah bismillah. Pertama, itu fungsi ba. Mohon pertolongan ni paling apa, mudah dan paling bermakna lah. Sebab itu kenapa mula nak baca Quran ke, mula nak buat apa benda sahaja, sesuatu untuk diri kita sendiri, mesti dimulakan dengan bismillah. Agak-agak kenapa? Macam mana boleh jadi begitu? Kita baca ikut akal kita sendiri ke, ataupun sebenarnya ada sesuatu atau perintah Allah? Perintah? Sebenarnya dia perintah Allah. Kalau kita perasan, dia perintah Allah. Bukan sebab ustaz cakap saya pun baca. Bukan. Sebagai Muslim kita kena lebih jelas. Kenapa ni saya baca? Sebab Allah perintahkan. Allah kata kita ni lemah, dan Allah perintah untuk kuat apa? Bergantunglah dengan dia, bergantung dengan Allah. Jadi dalam surah 5 contoh 5 Al-Ma'idah ayat 35. Surah 5 ayat 35. Dia berbelik apa dah? Surah apa? Surah 5 Al-Ma'idah ayat 35. Dah dapat? Siapa jumpa bagi boleh bagi tahu muka surat 113, muka surat 113. Cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa perintah Allah nak beritahu lepas itu. Jadi sebagai kita mesti lagi kata saya lah orang beriman itu. Maka ayat ni kepada kita kan? Maka Allah akan sebut kata perintah selalunya dalam ayat ni. Apa dah Allah kata? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa jalan takwa? Jalan takwa dia mesti disertakan dengan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kamu. Wabtaghu ni maknanya apa? Cari sungguh-sungguh. Ibtira, cari sungguh-sungguh. Carilah ilaihi, kepada Allah, al-wasilah. Apa makna al-wasilah?
Wasilah ni kalau kita kata makna dia satu alat ataupun medium untuk menyampaikan sesuatu. Wasilah. Kita nak pergi satu tempat, kita kena ada apa? Kenderaan contohnya. Itu salah satu wasilah. Dulu contoh basikal, kena ada jalan. Macam-macam lah. Kena nak seberang sungai, kena ada bot. Itu juga boleh disebut wasilah juga. Hari ni nak berhubung, ni wasilah kita, itu handphone. Itu wasilah. Di duniawi punya. Ukhrawi punya, apa dia? Manusia apa? Apa ukhrawi nak menyampaikan jalan untuk menuju kepada Allah? Bismillah, dengan nama Allah. Menuju nama Allah tu. Itulah wasilah kita. Tak ada jalan lain. Ni jalan yang terbaik, menuju nama-nama Allah. Sebagai Muslim kita beruntung. Sebab apa? Inilah yang terpilih, Allah pilihkan. Maka ni perintah Allah, kita kena cari jalan. Maka hari ni kita dah ajar dari kecil dah wasilah yang terbaik ini. Tapi alangkah ruginya kalau wasilah yang ini tak tahu cara pakai yang sebenar. Tak tahu rupanya dia satu benda yang hebat. Kan, umpama orang, budak-budak, ini wasilah dia, itu kita bagi dia sesuatu kan. Kita bagi dia emas. Dia buat apa emas agaknya? Teman monyet kita bagi dia apa? Dia tak tahu apa-apa. Dia rugikan, dia baca berlalu begitu saja. Seolah begitulah kita ni, bila tak ada ilmu. Kita baca bismillah tu, ikut saja. Rugilah. Begitulah umpama budak yang bagi duit banyak-banyak ke, habis dia koyak-koyaknya duit tu. Contohlah. Sia-sia saja benda itu. Begitulah kita dengan bismillah, kita baca tapi kita tak tahu apa makna dia, tak tahu apa tujuan, apa benda sebenarnya bismillah, maka kita tak rasa macam nilai dia tak ada apa-apa. Baca saja. Rugi tak? Rugilah. Sebab Allah perintah apa? Buah bataru ilahi rasul. Buah bataru maknanya kena belajar tu. Apa makna dia sebenarnya ni? Macam kita boleh belajar, kita orang yang mesti tanam ke, kan? Ilmu-ilmu yang hebat-hebat ni, ilmu pertanian, ilmu apa, kenderaan ke, engineering ke, dia detail, dia tahu. Oh, selok-belok tu kan. Begitu juga dengan ini yang kita guna hari-hari. Baik. Ini satu ayat surah 5 ayat 35 ni. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, iaitu dengan apa? Carilah jalan untuk dekat dengan dia. Wasilah itu melalui nama-nama Allah itu. Di sini juga saranan untuk apa? Belajarlah. Dan wajahidu fi sabilih, berjuanglah kamu pada jalan Allah. Seterusnya, ini satu pengorbanan pula, pembuktian. La'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh kejayaan. Dalam surah 96, ini pun salah satu perintah Allah berkaitan dengan ni. 96 ayat 1. Kaitan dia dengan ayat 535 ni juga. Surah 96 ayat 1. Ini wahyu yang pertama turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi iqra. Jadi ini perintah Allah juga. Allah perintah apa? Bacalah. Bacalah. Bismi, ada B tu. B yang sama B ni. Jadi untuk baca, kenapa Allah perintah baca? Iqra. Jadi perintah supaya manusia itu keluar daripada kejahilan. Faham tak? Bila sebut iqra, sebenarnya dia bukan suruh baca je. Maksud dia, perintah manusia, cara jalan nak keluar dari kejahilan, kena apa? Kena baca. Baca tu ada banyak. Aristotle pun baca juga, kan? Tamadun-tamadun yang dulu yang sesat pun dia baca juga. Sama baca. Jadi nak dapat baca yang benar-benar, siapa boleh tolong kita? Baca itu betul. Siapa? Allah lah. Jadi sebab itu Allah perintah Iqra bismi rabbik. Allah yang menciptakan.
Jadi yang memandu kita kepada bacaan sesuatu, kita mencari baca yang sesuatu, apa bacaan yang terbaik, iaitu Quran. Quran ini banyak dengan kita mudah hari nak dapat. Tapi ramai yang dapat faedah daripada dia. Belum tentu. Jika Allah tak izinkan, dia tak dapat. Kan? Jadi nak dapat tu, sebab tu Allah kata Iqra. Apa dia? Memanglah kita tahu ini saranan untuk apa? Kita kena keluar daripada kejahilan. Dengan apa? Dia punya wasilah utama, baca lah. Ambil pengetahuan. Tapi belum tentu lagi bacaan itu datang manfaat yang baik, melainkan semua yang pertolongan Allah. Bismi rabbik. Ini salah satu. Nampak Itu maksudnya memohon pertolongan ni, luas makna dia. Dan juga bismillah ini kalimah yang mutaakhirin ke terdahulu kalimah ni? Kalimah ni kalimah yang lama ke kalimah yang baru? Lama kalimah ni bukan sejak zaman Nabi Muhammad sahaja, tapi para Nabi dahulu semua adalah ucapan dia ini saja. Daripada Nabi Adam lagi bismillah sebenarnya sudah ada Antaranya juga tengok dalam surah Hud, zaman Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh, surah Hud ayat yang ke-41. Surah Hud 11 surah nombor 11 ayat 41, muka surat 226. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi wa qala irkabu fiha, Allah kata, Nabi Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah kamu pada kapal tersebut. Fiha, Nabi Nuh perintah, Nabi Nuh berkata pada dia punya yang pengikut dia, dengan sebut apa? Bismillah juga. Bismillah. Jadi kalimah ni besar, kerana peristiwa ini adalah peristiwa paling besar dalam hidup manusia kita. Tanpa peristiwa ini, kalau tak ada peristiwa ni, kita pun tak ada. Kita ni adalah umat salah satu daripada generasi kaum yang turun dari kapal. Semua manusia yang ada hari ini adalah generasi daripada kaum yang mana? Yang turun dari kapal ni, membawa zuriat semua manusia dalam kapal ni. Ketika itu semua dunia ni semua tenggelam. Tak ada zuriat yang kafir, melainkan semua mukmin yang tinggal di atas kapal. Setelah tu yang turun daripada kapal ni, lahir lagi zuriat, ada yang ingkar kembali, ada yang kembali mensyirikkan Allah kembalilah. Tapi sebenarnya asal kita ni daripada mana? Inilah dia. Ketika banjir terbesar dalam berlaku dalam sejarah hidup manusia. Apa? Kenapa? Sebelum naik kapal apa dia buat? Dia baca apa? Bismillah. Besar ni makna dia. Satu peristiwa yang cukup besar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tolong kita dengan menulis nama dia ni tadi, semasa pelayaran dia dan semasa berlabuh nanti kapal ni. Subhanallah. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama, Nabi Nuh. Dan juga bismillah juga satu peristiwa juga yang besar, iaitu ketika zaman Nabi Sulaiman. Cuba tengok dalam surah 27 ayat 30. Surah 27 ayat nombor 30. Muka surat 379.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca daripada 29 ayat 30 kan dia. Baik. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qalat, siapa ni? Ratu Sabak. Ratu Sabak yang dalam nama dia disebut Balqis lah. Itu antara pendapat riwayat kan. Balqis. Ya ayyuhal mala', wahai menteri-menteri saya, wahai sekalian para menteri, inni sesungguhnya aku ulqiya ilayya kitabun karim, telah dilemparkan pada aku surat. Kitab di sini maksud dia surat, sepucuk surat yang mulia. Siapa sebut karim ni? Musyrikin ni masa ni dia ni. Tapi dia sebut surat ni karim, mulia. Apa tertulis? Apakah kemuliaan yang disebut ni? Kerana innahu min Sulaiman, semuanya dia daripada Sulaiman. Jadi dia kenal Sulaiman ni satu raja di satu tempat. Wa innahu, dan sungguhnya ia disertakan dengan apa? Tulis mula-mula kepala surat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dengan dimulakan ini, permulaan cerita ni, baru cerita ni, pendekkan cerita, apa hanya berlaku? Apa berlaku pada negeri ni, Ratu Sabak ni? Dengan negeri-negeri, dengan rakyat semua yang beriman. Subhanallah. Kan? Itu cerita dia. Hebat tu. Mula dengan apa ni? Bismillah juga. Jadi bismillah wasilah untuk beroleh kejayaan kita ni. Kita baca bismillah, boleh capai satu benda, kejayaan yang hebat di dunia dan akhirat sebenarnya. Jadi kita rasa, ya Allah, bismillah ni cukup hebat kalimah ni. Peristiwa besar Quran rakamkan, pertama peristiwa Nabi Nuh dan juga Nabi Sulaiman di antaranya. Dia itu menerusi bismillah, tawassul menerusi. Ini sebab tu dia sebut ni juga termasuk tawassul yang paling hebat. Menerusi apa? Menerusi nama Allah. Sebab itu Allah kata nama dia yang terbaik, maka berdoalah menerusi nama dia, bertawassullah menerusi nama dia. Cuba tengok dalam surah 7 ayat 180. Surah 7 ayat 180. Muka surat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah sebut walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah al asmaul husna. Apa maknanya? Nama-nama yang terbaik. Jadi dalam
Sahih Al-Bukhari, saya ingat matan dia, nama Allah ni ada 100 kurang 1. Maksudnya ada 99, ada 100 kurang 1. Maksudkan 1 itu apa? Rujuk kepada Allah tu. Allah. Jadi milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka Allah kata apa? Fad'u biha, mohonlah kepadanya. Mohonlah kepada nama-nama itu. Jadi ini, sebab itu ini adalah surah Fatihah. Nanti kita akan bincang ayat yang ke berapa? Ke-5. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ulama bahaskan dua benda ni. Pertama, ibadah abdi tu pertama, itu adalah tauhid lah. Yang kedua, nasta'in, itulah dia punya wasilah dia. Macam mana cara jadi hamba Allah? Kena nasta'in, minta tolong dengan dia. Sebab itu hidup kaum muslimin ni, hidup dia penuh dengan doa. Hidup kita adalah doa sebenarnya lah. Ibadah kita yang paling besar adalah doa. Maka Nabi kata, siapa yang a'jazun nas a'jaza anid doa, manusia yang paling teruk, lemah, ialah yang malas doa. Sebab dia bergantung kat diri dia. Dia tak ingat pun dalam apa yang dia buat tu kepada Allah. Dia letakkan pada Allah. Jadi Allah kata milik Allah lah semua nama-nama ni, nama-nama yang terbaik. Maka mintalah kepada dia dalam setiap apa benda pun. Kadang kita tak sedar, dalam keadaan kita sombong, yang kita rasa macam tak perlu. Kita rasa macam alah benda kecil je, tak perlulah nak lebih-lebih sangat ni. Tidak lah. Sedangkan Nabi sampai ada Nabi kata apa? Hatta nak ikat tali kasut pun mintalah pada Allah. Macam tu sekali. Benda kecil-kecil je, remeh. Tapi kita sedar siapa kita ni, lemahnya kita ni. Begitu sekali kebergantungan dia diajar kepada sahabat ni. Tapi kita tidak. Kita ingat Allah bila dalam keadaan dah terdesak sangat, barulah ketika tu sungguh-sungguh. Inilah rugi kita. Jadi bismillah ni ada makna, itu masuk juga termasuk doa kalimah bismillah. Dalam okay, jadi kita bismillah satu lagi. Jadi nama Allah tadi ada banyak kan. Sebenarnya bukan 99 tu saja, bahkan ada lebih lagi sebenarnya. Itu rahsia Allah. Jadi bismillah, kita kata macam mana nak mohon kepada semua nama. Boleh tak? Banyak tu jenuh kan. Jadi sebenarnya bismillah ni adalah merangkumi semua. Ismi ni, kalau dalam kaedah bahasa Arab, ismi ni disebut pertama, dia kalimah disebut mufrad. Mufrad ni kalimah yang tunggal. Kalau jamak dia asma'. Kalau jamak bi asma'illah, kita baca macam tu. Tapi oleh kerana ni memang Allah buat ni bahasa yang macam ni, bismi, satu nama. Kenapa? Sebab dalam kaedahnya bahasa Arab ni mufrad ni, dan dia adalah mudhaf, tambah dia mudhaf. Bila kaedah yang macam ni, dia disebut ya'ummu lil jami'. Ya'ummu lil jami', maka ia merangkumi semua nama Allah. Kita sebut bismillah, kita dah kata Ar-Razzaq, semua sekali, subhanallah juga. Faham tak? Sebut bismillah ni merangkumi semua nama Allah tu yang ada, sifat-sifatnya. Cuma kalau kita kenal sifat tu, lagilah kita bertambah apa? Seronok bila baca tu. Kan, sesuai dengan apa yang kita nak ketika kita hadap rezeki. Bismillahirrahmanirrahim, tumpu kepada satu, Ar-Razzaq, Allah itu Maha pemberi rezeki. Tengah sakit, Allah itu Asy-Syafi, Allah itu Maha penyembuh. Macam itulah. Macam tu. Dia merangkumi semua nama-nama tu. Yang terbaik tadi. Dia untung lagi tu sebut bismillah. Sebab tu Nabi suruh bila makan apa dia? Ya gulam, apa dia? Samillah. Ya gulam samillah, wahai anak, sebutlah bismillah. Wa kul bi yaminik, makanlah tangan kanan. Wa kul mimma yali, makanlah yang paling dekat. Kan, Nabi sebut 3 benda. Makan sebut bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan ambil yang bahagian yang dekat dulu.
supaya tak nampak lah lobanya kita ni. Itu adab Nabi ajar. Dan ketika itu Umar nama dia ni, tak silap saya nama dia Umar juga. Tak ingat nak Umar bin apa lah, tapi bukan Ibnu Umar dan sebagainya, dia kecil. Jadi ketika dia dengar ni, dia tak pernah tinggal lah hadis ni. Dia akan amalkan semua dia ni sama ketiga-tiga tu sepanjang hidup dia selepas dengar apa yang Nabi sebut tu. Okey. Jadi kita juga makan sebut apa? Antaranya bismillah lah. Dan dalam semua perbuatan, antara lagi bila kita sebut bismillah, selalu radio je sebut apa dia? Tapi alhamdulillah lah ada juga zikir pagi petang lah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca lah tu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah sunnah bagi setiap awal pagi, akhir sebelum maghrib baca. Pasar tu baca. Itu sunnah bismillah juga. Dengan kita baca itu mudah-mudahan apa dia? Kita Allah pelihara. Terutamanya ni rohani kita Allah jaga. Kita rasa dekat dengan nak cintakan Quran ni bukan mudah ni, kan? Nak rasa sesuatu ni. Nak juga kita nak ajak orang nak belajar macam ni kan, nak belajar Quran ni mudah tak? Kita rasa senang nak sampai sini. Itu Allah yang dorong, alhamdulillah lah kan. Nak belajar betul-betul macam ni, orang dah sibuk ni, lagi-lagi yang muda-muda macam saya ke, kan? Oh memang payah benar lah. Jadi itu ujian dia. Kenapa? Kerana manusia ni jauh dengan apa? Jauh dengan Allah ni, bahkan dengan nama-nama dia tu. Baik. Dalam seterusnya kita nak tengok. Jelas sekarang? Jadi apa makna B? B ni maknanya apa? Minta tolong. Setiap benda kita buat, apa dia? Manusia apa? Sebenarnya pertolongan Allah. Dan ini juga salah satu bentuk tawassul kepada Allah. Tawassul ni mohon telah dekat dengan Allah. Dan bila kita sebut bismillah saja, dia telah merangkumi apa? Semua nama Allah. Semua nama bagi Allah. Cukup dah. Dan seterusnya dikaitkan dengan nama Allah yang paling utama lah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama Allah yang paling utama selepas Allah ni, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni sebenarnya kenapa saya baca dua ni saya anggap sekali satu? Sebab dia adalah dua yang sama. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kalimah yang sama. Dia bukan lain-lain. Dia sebenarnya kalimah yang sama, tapi ada maksud dia. Kenapa jadi Ar-Rahman, kenapa satu jadi Ar-Rahim? Okey, apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Asal makna dia penyayang. Asal makna dia rahmah. Ar-Rahman, kita pergi kat Ar-Rahman dulu, Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Jadi Ar-Rahmah asalnya. Rahmah. Ar-Rahmah dia ada dua. Ar-Rahmah bila kepada Allah ni, nama Allah tu dia jadi dipecah dua. Satu nama dia Ar-Rahman. Satu lagi Ar-Rahim. Jadi dari segi makna dia jadi lain lah. Ini tadi sayang lah, kasih, Maha pengasih, Maha penyayang. Tapi bila sebut Ar-Rahman, kita sebut Maha apa? Dia sebut lain sikit, pemurah lah. Manakala Ar-Rahim, Maha penyayang lah. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maha pemurah dan Maha penyayang. Jadi ada istilah panjang sikit. Ini kita tengok. Jadi Ar-Rahman ni maksud dia
InsyaAllah. Jadi saya terangkan dulu yang ni, nanti kita akan kupas pada akan datang, kita tak sempat. Jadi apa maksud Ar-Rahman, tulis ni. Zir rahmah al-ammah di jami'il khalqi. Maksud Rahman ni Zir ar-rahmah al-ammah di jami'il khalqi. Apa dia ni? Zir rahmah ni pemilik kasih sayang, pemilik rahmat yang maknanya yang umum untuk kesemua makhluk. Jadi Ar-Rahman untuk semua makhluk Allah. Manakala Ar-Rahim mana Ar-Rahim? Ar-Rahim juga mana dia? Di Ar-Rahmah Al-Khassah bil mu'minin. Ni maksudnya Ar-Rahim. Apa maksudnya? Zir Rahmah ni juga pemilik rahmat yang khusus hanya untuk orang-orang beriman. Di Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Ar-Rahman untuk semua makhluk. Semua makhluk. Antaranya sebab lagi berapa minit? 3 minit. Okey, kita tengok Ar-Rahman dulu. Apa Ar-Rahman ni yang paling besar Allah ni? Rahmat Allah paling besar apa? Kepada semua makhluk. Apa? Hidup, bernafas, rezeki lah tu. Itu rezeki. Yang kita hidup di muka bumi ni Allah beri semua. Ada mata, ada telinga, semua boleh duduk di bawah, berteduh di bawah langit Allah yang sama. Fir'aun sejahat-jahat dia pun sama-sama duduk berteduh di bawah langit. Malah dapat apa? Dapat istana lagi kan. Dapat tempat yang besar lagi. Jadi Allah ni, itu nama maksud rahmat ni. Kepada semua, punyalah baiknya dia ni. Walaupun apa, dia kutuk Allah sendiri pun, yang cipta dia, tapi Allah tak bagi sama je. Itu maksud rahmat tu. Sebab itu dalam surah, contoh surah 2 ayat 126. Kita tengok surah 2 ayat 126. Muka surat 19. Okay. Jadi Allah sebutkan, saya terus tengok pada ayat tu. Saya baca, tengok pada ayat. Jadi Allah sebut wa idz qala Ibrahim. Allah rakamkan Nabi Ibrahim juga. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Jadi Allah kata, dan ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Ni ketika berada di Hijaz, dia jumpa anak dia kan, Nabi Ismail. Wahai Tuhanku, jadikanlah haza baladan, negeri sini, ni sebelum dibangunkan Kaabah ni, jadikanlah negeri ini, tanah yang tandus ni asalnya, sebuah negeri yang aminah, negeri yang aman. Memang Mekah ni aman. Memang Mekah ni aman, tak dikacau oleh mana-mana pemberontak pun kan. Pernah cuba dikacau oleh Abrahah, tapi Allah gagalkan. Betul. Dan Allah kata warzuq ahlahu minas samarat. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan rezekikanlah penduduknya
daripada semua jenis buah-buah. Tapi Nabi Ibrahim ni dia buat syarat. Dia kata siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Itu je. Rezekikanlah kepada siapa? Orang yang beriman dalam negeri ini buah-buahan tu semua. Faham tak? Itulah kita ni manusia lah. Kan? Mestilah kita nak kita punya. Tapi Allah kata apa dia? Kerana Allah tahu nilai dunia ni banyak ke sikit. Nilai dunia ni macam apa? Nabi sebut laukan nanti dunia ta'dilu janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalaulah dunia ini ada nilai seberat sayap nyamuk, bayang. Kalau dunia ada nilai seberat sayap nyamuk je, kan? Allah lagilah macam Nabi Ibrahim lagi tak nak bagi. Walaupun kalau ada nilai seberat sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha. Allah tak akan bagi pun orang kafir minum air yang ada kat dunia walaupun seteguk. Walaupun kalau dunia tu ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk saja, orang kafir tak akan dapat minum pun. Tapi masalahnya dunia ni tak ada nilai banyak tu pun. Apa nak rebut? Sebab tu ni Allah kata apa? Allah jawab. Allah doa Nabi Ibrahim ni separuh Allah makbulkan. Memang negeri dia aman. Tapi man amana billah tidak. Sebab apa? Allah kata waman kafara. Ayat seterusnya. Waman kafara. Dan kepada orang yang kafir juga aku bagi dunia ni sama je. Itu tak boleh. Itu semua orang boleh dapat. Dunia ni kalau dia usaha semua dapat. Tak ada masalah. Tapi fa'umati'uhu qalilan, sifat dia sekejap je. Mata ni maksudnya umati' ni senang, tapi senang dia sekejap. Itu dunia. Sebab itu Allah bagi ketika Nabi Adam turun kat bumi, Allah kata mustaqarrun wa mata'un ilahi. Duduk kat dunia ni kamu akan tempat sebagai tempat kamu menetap sekejap, mata'un ilahin, kesenangan sampai tempoh yang tertentu. Sebab mata maksudnya memang senang, tapi senang dia apa? Senang dia tu sekejap. Contohlah, dulu masa kecil susah sekejap baby nak cari susu. Allah bagi kekuatan sampai remaja dah boleh fikir sendiri, boleh buat, senang kejap je, lepas tu susah balik. Contohlah kita lapar. Lapar susah ke senang? Susah. Lepas tu kita makan. Dah makan tu kenyang, senang tak? Senang sekejap. Lepas tu lapar balik tak? Itulah dunia. Syurga tak ada lapar. Syurga tak ada lapar, tak ada dahaga. Minum makan tu kenapa? Nak rasa-rasa je. Itulah beza. Nak ke dia macam tu? Itu sebabnya Allah kata dan kepada orang kafir juga aku bagi dunia ni. Tapi dunia ni kan apa dia? Fa'umati'uhu qalilan. Aku bagi sekejap, senang kejap je. Semua yang kenal tadi ada sekejap kaya kejap kan. Mula beli kereta seronok. Lepas tu susah tak? Susah nak bayarnya pula. Beli kereta mahal ni seronok contoh kan. Lepas tu susah kejap. Itulah dunia. Memang senang kejap, susah kejap. Senang, itulah dunia. Faham tak? Maknanya Allah sayang kita. Allah kata kat Ibrahim, nilai dunia ni tak ada apa-apa. Tak ada masalah ni. Adik semua dapat. Tapi Allah kata apa? Fa'umati'uhu qalilan. Aku bagi dia senang kejap. Ya, sebab apa? Summa attarhu ila azabin nar. Tapi nanti dia kena paksa masuk api. Na'udzubillah. Faham tak ni? Lepas ni dia kena paksa masuk api. Kamu nak senang sini? Sekejap je. Bukan senang mana pun. Rasa-rasa macam senang, hakikatnya susah je. Tapi lepas ni kamu nak kena paksa masuk dalam api, nak tak? Ini yang tak nak. Sebab itu orang beriman, Allah ni pemurah ni, Rahman. Orang beriman nanti kita bincang. Ni tak habis lagi Ar-Rahman ni. Jadi ni yang satu Ar-Rahman. Maksud apa? Allah ni pemurah, dunia ni tak ada masalah. Ambil lah. Sebab tu hari ni orang kafir pun lagi kaya daripada kita, contoh. Itulah sifat dia, itulah dunia. Sebab apa? Nilai dia apa? Sayap nyamuk pun tak ada. Kan? Allah tahu dia nak sediakan kita satu benda yang cukup hebat, cukup bernilai. Sebab itu. Jadi wabi isal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini satu ayat tentang apa? Itulah rahmat. Itulah rahman Allah. Allah ini maha pemurah kepada semua makhluk ni, diberi semua di dunia ni. Sebab itu ada juga pendapat rahman ni rahman fid dunya. Kemudian Ar-Rahim fil akhirah. Rahim Allah nanti Allah akan tunjukkan sebenarnya kat mana? Ketika di akhirat nanti Allah selamatkan orang beriman macam mana keadaan dia ketika kita bawa sebenar-benar yang kita tengok kasih sayang Allah ketika itu.
Yang paling hebat sekali. Sebab nak bandingkan mahsyar punya susah ataupun kubur punya susah dengan yang susah kat sini sekarang, tak ada nilai susah kat sini pun. Sana nanti masuk kubur lebih susah lagi, lagi lama lagi duduknya. Itu baru start, stage pertama masuk kubur. Berdiri kat mahsyar lebih susah. Kita gitu baru kita rasa nak Allah tolong kita betul-betul. Rahim Allah kita gitu kepada siapa? Al-mu'minin sahaja. Kita tak nampak lagi sekarang ni, kan? Mungkin tak perasan lagi, tapi sebab tu kalau orang berilmu dia tahu benda ni. Baik. Jadi ini satu rahmah Allah. Ada lagi satu nanti kita tengok, mungkin pada minggu yang bulan depan. Bulan depan insya-Allah. Sekarang ni faham tak? Dapat sikit makna tu. Okey, baik. Jadi sekadar itu dulu, mohon maaf ambil masa sikit tu. Dia nak habiskan. Baik. Kita akan sambung Rahman lagi insya-Allah. Ingatkan saya pada bulan yang akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.